semua, hari ini kita akan membincangkan tentang topik 9.2, yaitu kawalan motor. Konsep kawalan motor adalah satu bidang kajian terhadap pencapaian manusia atau etnik dan gayanya, serta proses yang mengarahkan bentuk pelakuan yang boleh melibatkan mekanisme otot dan sendi. Bidang ini menjelaskan bagaimana berlakunya organisasi semua proses yang terlibat dalam mekanisme mengawal pergerakan. Flexibility ialah keupayaan menyelesaikan tugasan dengan sempurna dengan menggunakan berbagai sumber saraf otot. Flexibility juga merujuk kepada pergerakan sendi pada julat pergerakan yang maksimum. Sendi-sendi yang terlibat mampu bergerak dengan mudah dan licin. Keunikan pergerakan bermaksud bila pergerakan yang berkaitan wujud banyak membalik ubah wujud dengan melakukan berbagai pergerakan yang hampir sama. Keunikan pergerakan juga bermaksud kemampuan sistem saraf menghasilkan dan mengawal pelakuan-pelakuan yang unik dalam sukan yang mempunyai kemahiran yang unik. Konsistensi bermaksud pergerakan seperti di mana dan bila yang menyerupai dari satu pergerakan dengan pergerakan yang lain. Sistem saraf membantu dalam mengawal anggota badan untuk menghasilkan pelakuan yang konsisten. Konsistensi akan menghasilkan pergerakan yang baru, tetapi tidak jauh beza dengan pergerakan yang lama, menyebabkan pergerakan berlaku secara konsisten. Kebolehan mengubah suai pergerakan bermaksud kemampuan untuk mengubah suai pergerakan semasa permainan dan keupayaan etnik membuat perubahan kemahiran dengan pantas ketika bermain. Kebolehan mengubah suai pergerakan ini dipengaruhi oleh persekitaran dalam sukan. Kawalan motor melibatkan 3 situasi, yaitu latihan, pengekalan, dan pemindahan. Yang pertama ialah latihan. Latihan bermaksud melaksanakan kemahiran motor dengan menggunakan satu anggota, contohnya menggunakan tangan kiri. Tubuh badan dapat meningkatkan kemahiran anggota yang sebelah lagi, yaitu tangan kanan. Latihan juga bermaksud aktiviti yang dilakukan khusus untuk meningkatkan prestasi. Terdapat 3 aspek dalam latihan, yaitu jenis latihan, kaedah latihan, dan taburan latihan. Pengekalan bermaksud apa yang kita ingat. Contohnya, kita menunggang basikal ketika kecil. Semasa dewasa, kita masih boleh menunggang basikal walaupun kita lama tidak berlatih. Kemahiran tersebut telah dikekalkan. Beberapa keadaan mudah dipengaruhi oleh keupayaan motor individu yang boleh mengganggu keupayaan kemahiran individu untuk menghasilkan kemahiran sukan yang lebih kemas dan baik. Pemindahan merujuk kepada proses pemindahan pembelajaran secara khusus, yaitu semakin banyak elemen yang mengandungi tugasan kemahiran secara individu, maka semakin tinggi proses pemindahan pembelajaran akan berlaku kepada diri setiap individu. Terdapat 3 jenis pemindahan. Yang pertama ialah pemindahan positif, bermaksud kemahiran yang sedia ada akan membantu pembelajaran kemahiran yang baru. Contohnya, atlet yang ada kemahiran gimnastik lebih mudah mempelajari kemahiran acara terjun. Yang kedua adalah pemindahan negatif. Pemindahan negatif bermaksud kemahiran sedia ada akan mengganggu proses pembelajaran yang baru. Contohnya, permainan badminton dan tenis. Kemahiran pukulan tepat dalam permainan badminton boleh mengganggu pembelajaran kemahiran pukulan kilas dalam tenis. Yang ketiga adalah pemindahan sifar. Pemindahan sifar bermaksud kemahiran sedia ada tidak memberi pesan ke atas
proses pembelajaran kemahiran yang baru. Contohnya, kemahiran bola sepak tidak akan mempengaruhi keupayaan untuk mempelajari kemahiran golf. Terdapat dua teori dalam kawalan motor. Yang pertama ialah teori refleks. Diperkenalkan oleh Charlie Sherrington, berlaku di saraf tunjang dan spontan atau tak terkawal. Ini adalah contoh teori refleks. Seterusnya, teori berhierarki. Teori berhierarki berlaku secara terkawal dan berlaku di otak dan neurokorteks. Maklumat akan disalurkan secara sehala saja. Contohnya, maklumat dan otak akan turun ke bagian bawah, yaitu otot-otot kerangka.